Cikgu Bat akan buka sikit. Lepas tu nanti saudara Rafiq peguam dia akan sambung sikit. Lepas tu saya mungkin kalau ada tambah lain-lain ni mungkin akan tambah sikit-sikit lah ya. Ini kita mula dengan Cikgu Bat dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang hadir pada hari Ahad ini. Sama dengan kita ada pelbagai daripada latar belakang, ada Tun Faisal, beberapa sahabat-sahabat yang dipanggil oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman dan beberapa wakil-wakil NGO dan kawan peguam kita saudara Rafiq. Okey, baik. Pertama sekali ialah apa yang berlaku, beberapa aktivis masyarakat dan orang biasa termasuk juga pegawai-pegawai kerajaan telah membuat komen dalam pelbagai media sosial yang antara dia just komen kaki liwat. Telah ada yang ditangkap, telah ada yang dipanggil oleh polis kerana komen tersebut, kerana komen tersebut, dan mereka gadgetnya dirampas dan sebagainya. Kita melihat ini merupakan satu intimidasi, tekanan, salah guna kuasa di mana Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi, MC dan sebagainya mengguna dan membuang masa kawan-kawan polis ini kerana satu benda yang nyata dan betul. Anwar Ibrahim memang merupakan seorang peliwat. Bukan saya cakap, bukan kawan-kawan cakap, tetapi telah diputuskan oleh mahkamah. Jadi kerana itu, sebarang usaha untuk mengganggu-gugat kepercayaan rakyat terhadap mahkamah ialah proses, ialah satu benda menghina mahkamah. Menghina mahkamah. Kedua ialah bukan kecil-kecil antara hakim yang memutuskan bahawa Anwar memang peliwat. Hari ini ialah ketua hakim negara. Kamu nak rosakkan sistem bernegara sampai tahap macam mana? Jadi sahabat-sahabat telah hadir buat laporan polis, dan laporan polis ini akan digerakkan ke seluruh negara. Ini akan jadi Malaysian Book of Record. Kita akan pecahkan laporan polis terbanyak, di mana memang rakyat tahu bahawa keputusan mahkamah menyatakan Anwar peliwat. Dia nak cakap khazaf ke apa ke, itu bukan persoalan. Kita bukan tuduh orang out of the blue. Persoalan dia mahkamah dah putuskan. Mahkamah dah putuskan. Jadi untuk itu saya bagi laluan dulu kepada peguam kita saudara Rafiq untuk menyatakan daripada sudut perundangan perkara yang berlaku ini. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan media. Kami sebenarnya terkesan dan sebenarnya melihat perkara ini bermula, tidak silap saya, semasa di Dewan Rakyat. Apabila Putrajaya bangun dan menyatakan perkara tersebut, yang di mana beliau menyatakan saya yakin Tambun itu peliwat. So ada beberapa perkara yang timbul akibat daripada perkara tersebut, tetapi yang kita rasa kesal dan kita rasa sebenarnya untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang negara adalah kerana dua perkara timbul daripada perkara tersebut. Pertamanya, ada perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan oleh setiausaha politik kementerian-kementerian yang diarahkan untuk menulis kepada Speaker Dewan Rakyat untuk sensor ataupun buat amaran kepada Putrajaya. This is conduct which is very unbecoming. Kerana kita semua tahu bahawa dalam Dewan Rakyat tersebut adanya parliamentary privilege. Mereka ini adalah ahli-ahli Dewan Rakyat. Mereka merupakan wakil rakyat. Mereka boleh bersuara kepada apa yang dikehendaki oleh rakyat. Yang itu yang pertama. Kedua adalah, tiba-tiba kita lihat di media sosial adanya komentar-komentar daripada mereka-mereka yang pro kerajaan, pro Anwar Ibrahim, pro Perdana Menteri, yang seolah-olah cuba memadam dan menyatakan perkara-perkara seperti sebenarnya khazaf. Sebenarnya contohnya antara yang saya amat terkejut dan semua orang sini mungkin terkejut adalah ada influencer-influencer, pempengaruh-pempengaruh mereka dalam social media pro kepada kerajaan telah menyatakan perkara-perkara seperti pengampunan pada tahun 2018 sebenarnya menghapuskan dosa kepada PMX. Yang boleh hapuskan dosa hanya Tuhan saja, bukannya manusia.
Kemudian kita lihat beberapa follow up perkara yang dilakukan di mana mereka-mereka ini yang menyuarakan sesuatu perkara menurut lunas undang-undang telah pun sama ada ditahan ataupun dipanggil oleh pihak berkuasa. Ini kami nyatakan dengan jelas sebenarnya adalah intimidasi. Intimidasi, tekanan-tekanan untuk buat rakyat senyap, dan kita takkan berhenti. Kita tidak akan berhenti untuk menyuarakan demi rakyat. Terima kasih. Okey, baik. Saya persilakan bersama dengan kita buat laporan polis hari ini ialah jurucakap bagi Sekretariat Selamatkan Malaysia, Saudara Datuk Tun Faisal. Terima kasih Cikgu Bat. Tadi dah disebut oleh Cikgu Bat dan juga sahabat saya seorang peguam, Saudara Rafiq, bahawa apa yang berlaku hari ini, tindakan setiausaha politik yang cuba mengambil tindakan kepada ahli Parlimen Putrajaya yang bercakap dalam Parlimen adalah bertentangan dengan semangat Parlimen itu sendiri dan imuniti ahli Parlimen. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh ahli Parlimen Putrajaya itu adalah fakta, adalah perkara yang telah dimasukkan dalam nota sejarah dalam negara kita. Dia bukan perkara yang dicipta, direka, bukan tuduhan. Dia adalah perkara yang telah diputuskan oleh mahkamah hasil daripada siasatan polis yang panjang. Begitu juga ia adalah hasil daripada pembuktian saintifik dan keterangan pakar-pakar yang terlibat dalam siasatan, dan akhirnya diputuskan dalam penghakiman penuh hakim-hakim di setiap peringkat mahkamah sampai ke peringkat tertinggi. Jadi ia adalah satu fakta. Menyatakan fakta bukan satu kesalahan. Menyatakan fakta bukan satu jenayah. Menyatakan fakta bukan satu perkara yang patut disiasat sama sekali. Yang kita lihat adalah apabila tindakan memanggil mereka yang bersuara, tindakan untuk menyiasat mereka yang bersuara, kita nampak ia adalah salah guna kuasa oleh pihak-pihak yang kami namakan dalam report polis ini. Pertama adalah Menteri Dalam Negeri. Yang kedua adalah Menteri Komunikasi Digital. Yang ketiga adalah KSU, Kementerian Dalam Negeri. Keempat, KSU, Kementerian Komunikasi Digital. Dan juga yang kelima adalah pengurusi dan juga CEO kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kita melihat ini adalah satu bentuk penyalahgunaan kuasa yang perlu disiasat. Pertama. Yang kedua, kita juga ada melihat bahawa ini adalah pembaziran masa penguatkuasa, polis dan sebagainya kerana menyiasat sesuatu yang bukan kesalahan, fitnah, jenayah dan apa-apa kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Dan ini juga adalah cubaan untuk menghentikan rakyat bersuara, menyatakan fakta kebenaran, fakta sejarah dengan menyalahgunakan undang-undang. Sebab itu kita minta siasat. Jadi sebagai perumpamaannya, kes SRC misalnya telah diputuskan oleh mahkamah bahawa ada salah laku. Adakah bila kita menyebut dan mengaitkan mereka yang dihukum dalam kes SRC, dia tiba-tiba menjadi satu kesalahan dan polis kena siasat? Kita dengar di sebelah Pakatan Harapan ramai yang mengatakan Datuk Seri Najib itu penyamun berkaitan dengan kes SRC dan IMDb. Kes SRC telah dibuktikan di mahkamah. Adakah menyebut perkataan penyamun, pencuri, whatsoever akan menyebabkan polis datang berduyun-duyun untuk menyiasat dan memanggil mereka yang terlibat? Pada saya ini tak masuk akal. Dan di pihak Pakatan Harapan juga sendiri sebenarnya ada juga yang bercakap benda yang sama, dan juga pihak kerajaan. Misalnya Datuk Loman Nur Adam, kita boleh tengok ceramah-ceramah, video-video yang sebelum ni sangat keras mengatakan bahawa Anwar itu seorang pelewat. Banyak cerita dia, semua orang tahu. Begitu juga dengan saudara Ezam Maknur, saudara Zulkifli Nordin, bekas peguam kepada Anwar Ibrahim. Jadi pada saya, orang-orang ini menyatakan fakta.
dan adalah tidak wajar menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan undang-undang, menyalahgunakan resources kerajaan untuk menyiasat perkara yang sudah menjadi fakta dan sejarah. Itu pandangan saya. Bersama dengan kami juga adalah orang yang individu yang dipanggil yang dipanggil mangsa ugutan, mangsa yang dikenakan intimidasi. Saudara Syafiq yang pertama, Yang kedua saudara Zul Amali. Yang ketiga Azam ada dia. Yusman. Saudara Yusman. Dan so yang ada 4 di sini. Mungkin nanti akan ada laporan polis susulan Mungkin kalau yang 4 orang ni nak cakap sikit, saya silakan sebelum kita buka pada soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini negara Malaysia, bukan negara komunis. Jadi takkan saya nak panggil semua 35 juta rakyat Malaysia untuk mengatakan Anwar Ibrahim seorang peliwat. Kerana apa? Kita mengatakan kita yakin dengan keputusan mahkamah. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia, kita menghormati undang-undang negara kita ni. Kan hari-hari kita baca rukun negara, menghormati undang-undang negara kan. Jadi bila kita tak menghormati undang-undang negara, saya rasa penyokong-penyokong mereka, penyokong-penyokong kerajaan yang tidak menghormati undang-undang negara, kerana lagi nak menafikan tentang hukuman yang telah dijatuhkan oleh mahkamah. 25 tahun cerita ini berlaku. Dengan kes liwat yang pertama, Sukma, sekarang kes kedua dengan saya 10 hari. Jadi itu adalah kenyataan fakta. Jadi bila kita kata Anwar ada bekas banduan peliwat, takkan saya cakap Anwar ada bekas banduan pencuri roti gardenia kan. Jadi itulah. Jadi apa yang kita katakan adalah fakta. Jadi mungkin anak muda sekarang tak tahu, semua yang tu belum lahir lagi waktu ketika tu. Jadi bila kita menyatakan fakta, dia kata kita ni mengaibkan Perdana Menteri. Satu dunia tahu Anwar Ibrahim ada bekas banduan peliwat. Satu dunia. Aibkan apa? Ini bukan pasal aib, ini satu fakta, satu dunia tahu. Itu je lah. Okey. Turut dipanggil adalah saudara Azam daripada Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya antara orang yang dipanggil untuk disiasat atas komen media yang diandaikan memalukan Perdana Menteri. Sebenarnya Malaysia dah menjadi semakin gila. Bila Malaysia menjadi semakin gila, bahawa mereka bulldoze saja apa yang mereka mahu asalkan dapat memuaskan hati mereka. Jadi saya ingin tegaskan di sini bahawa apa yang kita lakukan ini adalah percakapan daripada benda-benda yang documented, benda-benda yang fakta. Apabila rakyat Malaysia dihalang bercakap pada benda-benda yang melibatkan kebenaran, inilah jadinya bahawa undang-undang itu akan dipandang akan ada sedikit kecalaran tentang undang-undang dan perlembagaan Malaysia itu sendiri. Jadi saya bersetuju dengan kawan-kawan yang lain dan saya berharap supaya persoalannya sangat mudah. Jikalau nak membersihkan daripada naratif ini, jadi PMX kena buat sesuatu untuk membersihkan nama dia. Itu saja. Kalau tidak, selagi tidak membuat sesuatu, ia akan sentiasa dimakan oleh rakyat. Sekian, terima kasih. Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 kes. Yang pertama, saya berkongsi keratan keputusan mahkamah di media sosial. Yang keduanya adalah video. Saya tak panggil dia peliwat lah, tapi saya ada dalam video yang rakan saya panggil dia peliwat. Jadi saya berkenan panggil sekali. Saya tak tahu adalah menjadi satu kesalahan bila saya berkongsi 3 keputusan kes. Iaitu keputusan kes yang pertama adalah keputusan Hakim Negara kes liwat 1 yang mengatakan Anwar terlibat dalam aktiviti homoseksual. Keratan kes yang kedua adalah yang melibatkan kes liwat 2, iaitu hakim memutuskan bahawa memang dia meliwat bekas berbantu peribadi dia. Dan keputusan kes yang ketiga ni paling penting sebab ini adalah manipulasi yang dibuat oleh Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah pun memberi pengampunan dan menghapuskan sabitan ke atas dia. Sedangkan keputusan mahkamah pada 9 Januari 2023, Ketua Hakim Negara sekarang ini, Tengku Maimun, telah mengatakan bahawa pengampunan dalam dokumen pengampunan itu tidak pernah menghapuskan apa-apa sabitan ke atas dia. Ini adalah satu penipuan dengan menggunakan nama Yang di-Pertuan Agong. Konon-kononnya bahawa kes dia ni telah habis. Dia telah pun dicucikan dan sebagainya. Sedangkan mahkamah telah memutuskan itu keputusan dia. Dan apabila dia mencakap tentang Kazaf sekarang ini, saya berkongsi bahawa keputusan Kazaf ni dah ada. Anwar pernah bawa lawan dengan Habib Abdullah. Jadi mahkamah syariah telah pun memutuskan bahawa liwat tidak termasuk dalam kategori Kazaf. Liwat bukan zina. Ini melarikan akidah umat Islam sebab dia melibatkan penghukuman di mahkamah.
dan mahkamah dah menentukan. Jadi dia nak menggunakan Kazaf ni hanyalah untuk memanipulasi minda rakyat Malaysia untuk menutup kesilapan yang dia buat. Saya mencabar Perdana Menteri sekarang ni. Dia jadi Perdana Menteri. Dulu dia kata konspirasi 6 kotak pelbagai benda. Saya cabar Perdana Menteri kalau dia lihat sekarang ni. Bawa kes liwat 1 dan 2, bicara semula di mahkamah. Dia berani ke tak berani? Kalau dia bicara semula di mahkamah dan mahkamah memutuskan bahawa Anwar Ibrahim tidak bersalah dan berlakunya konspirasi dan sebagainya, rakyat Malaysia akan menerima benda ni. Jadi selagi tidak diputuskan oleh mahkamah, siasatan merampas telefon dan sebagainya ni untuk orang yang berkongsi keputusan mahkamah, saya rasa adalah satu intimidasi kepada rakyat Malaysia. Itu saja saya rasa. Okey, ada sebarang pertanyaan? Ada. Masa saya pergi ke Jawi ikut rombongan yang buat report tu Jawi, tak ada pula disebut Kazaf tu untuk kes lama atau kes baru. Ada mungkin ni maksud mungkin kes baru di Jana Baik ke di Jakarta ke mana. Yang awak tu semua kes lama. So mungkin ada kes baru dia maksud macam mana? Itu tak pasti sebab Anwar Ibrahim ni dia ada banyak kes. Sebab kalau ikut Lokman bin Adam, dia punya penyelaras media kerajaan, penyelaras media kerajaan perpaduan, dia kata dia pun ada bukti, dia pun pernah jumpa saksi dan dia saksi mata. Dia kata Anwar Ibrahim bayar 300 saja lepas buat kerja tu. Jadi kalau nak kena Kazaf, kenapa Lokman Adam lah kan? Tapi Lokman selepas dia kata tu dia naik pangkat. Jadi mana benda tu betul lah. Ya, betul. Ya, kita nak Lokman disaman. Ambil tindakan terhadap Lokman Adam. Okey, ada sebarang pertanyaan lain? Ada keputusan mahkamah syariah. How was the police report process? Was it smooth? Did the police question Kita tidak menyalahkan pihak polis. Pihak polis hanya menjalankan tugas selepas mendapat arahan. Betul. Yang kita ada masalah sekarang ni adalah pertama dengan menteri yang mengarahkan tugasan ini dilaksanakan. Sebab itu report kita ke atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi Digital, KSU 2 kementerian dan juga pengurusi SKMM. Sebab saya rasa inilah pihak yang melaksanakan perkara yang membazirkan wang rakyat untuk menyiasat dan memberikan tekanan dan urutan terhadap orang yang menyatakan fakta sejarah. Saya nak bertanya soalan daripada rakyat. Saya minta Cikgu Pat yang tolong ulas. Ini banyak video daripada Lokman Nur Adam, seorang pengarah komunikasi UMNO, dan jelas lah dalam mana TikTok apa semua ada dia. Dia nyatakan bahawa Anwar ni peliwat, dia berani cabar-cabar. Jadi kita minta lah kerajaan ni ambil tindakan kepada Lokman Nur Adam. Walaupun dia daripada belah pemerintah, keadilan ataupun undang-undang ini tidak ada perbezaannya. Dia mesti setara dan juga adil kepada semua rakyat dan semua manusia dalam negara kita ini. Minta sikit komen. Pertama, saya setuju semua yang dicakap. Yang kedua ialah Lokman berada di pihak yang benar kerana dia naik pangkat. Kerana dia pangkat. Jadi benda yang dia cakap itu betul lah. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? May I know what was the causes of this comment about the Peliwat comment? When did it start? How did it start? As mentioned by Rafiq just now. It started actually from the day when Anwar was challenged openly by the Putrajaya MP in Dewan Rakyat. And there wasn't any swift response from the Prime Minister when he was confronted with that fact. Thereafter, we see that there is this concerted effort by those in government trying to silence the critics. Now, as stated earlier by my friends, it's very clear that there are several court authorities which confirm that Anwar had engaged in homosexual activities. That's one of the decisions in the courts. And thereafter, there's also another decision which was the subject matter of a pardon. Now, we see also social media influencers who are allegedly, and I think can be confirmed to have been paid by the government, who are pro-government, who are trying now to whitewash the whole thing by saying that the pardon actually cleansed Anwar Ibrahim, which was never the case in the first place. Now, it's okay for them to criticize and say whatever they want to say, but why is it fair when those who are actually criticizing Anwar Ibrahim are called up by the police? If it is a fair country, those who are also talking about those judgments pro-government must also be called up by the police. Kalau macam tu barulah sama dari sisi undang-undang. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ni dan kerisauan kita adalah bagaimana agensi-agensi kerajaan ini
minta maaf cakap, dipersalahgunakan dan allowing themselves untuk dipersalahgunakan untuk hunt down these critics. Itu je. In fact ada satu point yang dibuat oleh Cikgu Bat tadi very valid. Those yang bercakap against the decision of the court is actually an act of contempt of the court. Dan sepatutnya mereka tu yang kena tindakan. Ini sebaliknya. Kalau kata mereka yang dikenakan tindakan, dan kita setuju bahawa menghina mahkamah itu memang satu kesalahan jenayah. Menyatakan fakta keputusan mahkamah itu bukan kesalahan jenayah. Actually, the police is responding to various reports made by AMK and also BIM. First they made a report to Jawi, then they made a police report. So that's why There is several report daripada pejabat-pejabat menteri yang kononnya kami menghina Perdana Menteri. Tapi ini semua adalah buang masa dan buang resources yang ada. Juga ada beberapa laporan polis yang dibuat ke atas beberapa mereka di sebelah sana yang ternyata menyalahgunakan, memfitnah yang di-Pertuan Agong, menghina mahkamah berkaitan dengan perkara ini, tetapi langsung tidak disiasat. Tetapi ada laporan polis daripada sana, terus kami dipanggil dan handphone dirampas, laptop dirampas dan sebagainya. Kita rasa benda ini adalah satu benda yang tidak betul. Muhammad, dalam siasatan tu dia sebut bahawa mengaibkan dan memalukan. This is sangat kelakar sebab kes Anwar Ibrahim dilaporkan di seluruh dunia dan seluruh Malaysia. Apa yang membuka rahsia? Dalam satu section is membuka rahsia, mengaibkan dan memalukan. What kind of secret yang kita buka? Semua tahu, media pun dah melaporkan dulu. Jadi itu saya rasa sangat lawak. Jadi sebagai conclusionnya, laporan polis ini akan dipanjangkan dan akan dibuat, dan kita bagi tahu kita akan pecah Malaysia Book of Record. Laporan polis ini akan buat banyak. Dan kita juga hari ini ada kehadiran Cikgu Zai daripada NGO Pembela dan Ketua Penerangan Perkasa. Kita akan kumpulkan semua kekuatan masyarakat daripada pelbagai ini. Isu dia ialah rakyat tengah susah. Jadi Perdana Menteri jangan buang masa untuk cuci diri sendiri yang memang Anwar Ibrahim seorang peliwat. Jadi sudah terima kasih pada semua. Salam dua kampit. Jadi kau memang yakin betul lah. Bukan serentak. Ia bermula hari ini, tetapi bukan serentak. Esok akan beberapa tempat di Johor, Penang dan Pahang. Apa soalan So tadi? kamu semua pun memang yakin lah. Memang yakin. Kita sebut yang kita yakin dengan keputusan mahkamah bahawa Anwar seorang terlibat. Okey. 1, 2, 3. Kami yakin dengan keputusan mahkamah Anwar Ibrahim seorang terlibat. Amin. Nah, saya salah. Okey.